Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberi hidayah dan petunjuk kepada kita, diberi kesihatan yang baik kepada kita, dilimpahi nikmat dan rahmat yang begitu luas kepada kita. Kemudian Allah SWT juga menghindarkan diri kita dan keluarga kita, ibu bapa kita daripada wabak pandemik COVID-19 yang merupakan penyakit yang berbahaya. Maka sepatutnya kita berbanyakkanlah ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita sentiasa mematuhi, sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang ditegah dan dilarang oleh Allah SWT daripada kita melakukannya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan bab beriman kepada adanya malaikat. Kitab rujukan kitab Mustikah Hadis jilid pertama, Wasi Jawi, berkenaan dengan tajuk bab beriman kepada adanya malaikat. Kalau pada bulan yang telah lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan ada di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka ini ditugaskan untuk memerhati setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Dan ada juga di antara malaikat yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengisytiharkan kepada umum tentang orang yang dikasihi Allah dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung lagi hadis yang ke-22, iaitu berkenaan dengan ada di antara malaikat Allah SWT ini ditugaskan untuk mengucapkan amin, ketika mana seseorang menyebut perkataan amin apabila dia mendengar seseorang yang membaca amin selepas daripada membaca surah Al-Fatihah. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, yakni ketika mana imam membaca surah Al-Fatihah dan diucapkan amin sekiranya ketika sembahyang berjemaah maupun sembahyang berseorangan. Baik tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala sebagai dalilnya kepada kita, hadis yang ke-22, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang ke-23, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Apakah makna daripada kedua-dua hadis ini? Maksudnya
hadis yang ke-22 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucap, Nabi kata, apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucapnya bersama. Ini perintah daripada Nabi kepada seorang yang berjamaah, solat berjamaah. Apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucapnya amin juga. Kerana sesiapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat. Kerana orang yang mengucapkan amin tu serentak dengan ucapan amin malaikat. Maknanya malaikat mengaminkan juga apa yang disebutkan oleh imam selepas daripada membaca surah Al-Fatihah itu. Nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang menyebutkan amin setelah mana selesai daripada membaca surah Al-Fatihah. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Makna hadis yang ke-23 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila seseorang kamu mengucap amin, Nabi kata, apabila seseorang kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit pun mengucapnya, maknanya malaikat juga turut mengucapkan amin, serta berbetulan pula masa ucapan itu satu sama lain. Maknanya sama-sama kita sebut amin, malaikat pun sebut amin juga dalam masa yang sama. Nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Nabi sebutkan berbetulan sama-sama ucapkan amin, maka orang itu akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Bacaan amin, huraian hadis ini, bacaan amin selepas bacaan Fatihah. Lebih-lebih lagi yang dibaca oleh imam sembahyang. Sangat besar tujuannya kerana Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara. Jadi di dalam surah Al-Fatihah banyak perkara ataupun yang lebih besar tujuannya iaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandungi berbagai-bagai perkara, di antaranya ialah memohon hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Sebagaimana ayat disebutkan dalam surah Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Maknanya seseorang yang baca surah Al-Fatihah sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, dia memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, jalan yang benar, dan juga memohon perlindungan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan yang juga sesat. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang sesat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yani mohon perlindungan dari Allah SWT terhadap jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat, iaitu perkara-perkara yang tidak dapat dinilai dan tidak ada siapa pun yang dapat memberinya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya hidayah petunjuk ke jalan yang benar ini tidak ada siapa yang boleh bagi petunjuk. Tidak ada siapa boleh bagi hidayah kepada seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat dalam kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sedih apabila kematian bapa saudaranya, kematian datuknya yang belum sempat memeluk Islam. Maka Nabi kesedihan Nabi tersebut
Lalu Allah SWT tegur Rasulullah SAW. Nabi Allah SWT kata, innaka sungguh engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak dapat memberi petunjuk, tidak dapat memberi hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau kasihi, walakin Allah, akan tetapi Allah sahajalah, yahdi man yasha, Allah sahajalah yang boleh memberi petunjuk ke atas sesuatu. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, hebat mana manusia ni di atas dunia ini, dia tidak dapat memohon, dia tidak dapat memberi petunjuk kepada seseorang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai hamba Allah mestilah kena ada ikhtiar, kena ada cara bagaimana untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang benar. Maknanya kena berdoa mohon kepada Allah SWT, dan juga mohon perlindungan dari jalan orang yang dimurkai. Bukan mudah tuan-tuan. Tidak ada siapa pun yang boleh bagi perlindungan kepada kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab itu tuan kitab ni sebutkan, tidak ada sesiapa pun yang dapat memberinya, yakni memberi pertolongan, memberi perlindungan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Apa maksud perkataan amin? Perkataan amin ini membawa maksud, ya. Kalau kita lihat, disebutkan oleh Imam Ibn Kathir menyatakan, ya, sepakat para ulama, majoriti para ulama menyebutkan bahawa, menyatakan maknanya, amin itu Allahumma stajib lana, ya Allah perkenankanlah buat kami. Ya, ini maksudnya. Maknanya, perkenankanlah ya Allah, mohon hidayah, petunjuk jalan benar tadi, mohon perlindungan dari jalan orang sesat dan orang yang dimurkai tadi, ya, perkenankanlah ya Allah. Maknanya itu. Perkataan amin itu pula membawa maksudnya memohon. Memohon ni maksudnya doa lah, ya, kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga segala permohonan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu diterimanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita minta kepada Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, ya, hindarkan kita daripada golongan yang sesat, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah kabulkan. Maka sebab itu disebutkan amin, yakni perkenankanlah ya Allah buat kami. Dengan sebab tujuan yang besar itu, yakni dengan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah beri hidayah petunjuk ke jalan yang benar dan dihindari daripada jalan orang yang dimurkai dan sesat itu, maka bacaan amin dibaca juga oleh malaikat di langit. Apabila seorang menyebutkan amin, ya, malaikat serentak menyebutnya amin, yakni malaikat amin ni malaikat mendoakan juga. Dengan yang demikian, menjadilah saat bacaan amin suatu saat yang semasa kita sebut amin itu serentak dengan amin malaikat, maka pada saat itu, ya, saat yang mulia. Kenapa? Kerana terbuka pintu keampunan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang tertentu. Ya, Allah buka pintu keampunan pada masa itu kepada hamba-hamba yang tertentu. Siapa? Yang ini orang-orang yang menunaikan solat secara berjamaah ataupun secara bersendirian apabila dia mengucap amin selepas daripada membaca Fatihah. Ni tuan-tuan, itu besar hikmahnya. Oleh itu, amatlah baiknya bagi makmum mengucap amin serentak dengan amin imamnya.
Jadi kita sebagai makmum, sekiranya kita sembahyang berjemaah, maka hendaklah kita sebutkan jangan dahulu dan jangan terkemudian. Hendaklah serentak menyebut amin bersama-sama dengan imam. Kerana pada masa itu malaikat juga turut mengaminkan dan Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu keampunan kepada orang-orang yang menyebutkan perkataan amin itu. Demikian juga bila seseorang diberi membaca Fatihah, supaya terkena dengan saat bacaan amin dari malaikat, dan dengan itu termasuklah ia dari orang-orang yang beroleh keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya siapa yang dengar orang baca Fatihah dan dia sebut amin, maka dia juga beroleh keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan kalimah amin tidak patut dipanjangkan alif hamzahnya lebih daripada 2 harakat. Ini perlu diingatkan tuan-tuan perkataan amin tu hanya 2 harakat saja. Kadang-kadang kita dengar ni panjang, amin. Jadi kadang-kadang ini pentingnya kita belajar tuan-tuan. Kalau hanya kita mengikut-ngikut, kita lihat dan kita dengar, kita ikut. Sedangkan kita belajar tak mahu, maka dia akan jadi sia-sia. Jadi pada petang ini saya nak sebutkan sebagai peringatan kepada kita, kalimah amin tidak patut dipanjangkan alif. Tadi jangan lebih pada 2 harakat. Kerana menurut bahasa Arab, kalimah amin yang bermakna perkenankanlah permohonanku ya Tuhanku, tidak pernah dipanjangkan lebih daripada 2 harakat. Alif hamzahnya tadi tidak lebih daripada 2 harakat. Juga kalimah itu jangan dilafazkan dengan berlebihan, nyaringnya. Kadang-kadang kita dengar orang sebut kuat, panjang dan kuat, min. Kerana perbuatan demikian adalah berlawanan dengan maksud yang terkandung pada ayat 110 surah Al-Isra. Ini dia tuan-tuan. Janganlah kita sebutkan kalimah amin tadi dengan cara berlebihan nyaringnya. Kadang-kadang kalau kita tanya kenapa sebut kuat, orang kata tak puas. Bukan masalah tak puas tuan-tuan, masalahnya jahil kita. Kita jahil, kenapa kita tidak nak mendengar, kita tidak nak membaca, kita tidak nak belajar. Yang sebetulnya adalah kalimah amin itu amin. Min panjang tak apa. Min panjang tak apa. Dia boleh min tu 2, 4 dan 6. 2 harakat saja. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua hadis ini memberi bayangan kepada kita bahawa sebagai kesimpulannya bahawa orang yang mengucapkan kalimah amin ketika mana di saat dia bersembahyang berjemaah ataupun dia sembahyang seorang diri ataupun dia di luar sembahyang menyebutkan perkataan amin, dan orang yang mendengar disebutkan perkataan amin itu disebutkan juga serentak dengan amin para malaikat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ini kelebihan yang Allah sediakan kepada kita orang yang beriman, orang mukmin ini mudah saja untuk diampunkan dosa kita. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkataan amin ini hendaklah kita jangan lupa, jangan lupa sebutkan, dan jangan kita kalau sebutkan juga dalam solat jangan kita mendahului imam.
dan jangan kita terkebelakang daripada menyebut perkataan amin itu. Hendaklah kita sebut serentak dengan imam. Baik, kerana pada masa yang sama juga malaikat turut mengaminkan doa kita. Dan amin itu janganlah disebutkan dengan nyaring, dan kadang-kadang boleh mengganggu jiran sebelah kita dalam sembahyang. Boleh mengganggu jiran sebelah dengan sebab kita sebutnya perkataan amin kuat itu. Dan kalimah amin itu hamzah yang hamzah mula-mula tadi, amin, hanya 2 harakat saja boleh sebut di situ, ya. Amin. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, inilah pelajaran kepada kita bahawa penting menyebut kalimah amin, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dan An-Nasa'i. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekadar itulah pelajaran pada petang ini. Mudah-mudahan sama-sama kita mengambil iktibar daripada 2 hadis ini yang membincangkan bahawa ada di kalangan malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebutkan amin ketika mana seseorang menyebutkan amin, sama ada di dalam solatnya ataupun di luar solatnya. Sekian yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kejayaan diri saya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.